Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bi ta'alimihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman serta berjihad serta berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi dan menyediakan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka keampunan dan yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Dr. Ridwan Muhammad Nur, Penyelaras Parlimen Besut, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Pusat Pendidikan Islam An-Nur, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan umur kita. Kita sempat menyambut tahun baru hijrah. Apabila kita menyambut tahun baru hijrah, ini memberi makna umur kita makin meningkat. Tanpa kita sedari, kita yang selalu menggunakan takwim tahun Masihi, bila orang tanya umur kita akan jawab, kalau kita lahir tahun 65, umur kita sekarang 55 tahun. Tanpa kita sedari, kalau ikut takwim hijri, sebenarnya umur kita sudah 57 tahun. Kalau mengikut tahun Masihi, umur kita 94 tahun. Kalau ikut kalender hijri, sebenarnya umur kita sudah 98 tahun. Sempena kita menyambut tahun baru hijrah, marilah sama-sama kita merenung pesanan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu.
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum wa'lamu anna malakal maut qad takhattakum ila ghairikum wa sayatakhatta ghairakum ilaikum fakhudhu hizrakum. Naklah kamu sentiasa menghitung, menghisap diri kamu sebelum daripada diri kamu dihitung dan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan naklah kamu timbang amalan kamu sebelum daripada amalan kamu ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan naklah kamu semua ketahui sesungguhnya kadang-kadang Malikil Maut melangkah kamu untuk menuju dan mengambil nyawa orang lain, tetapi akan sampai masa dan ketikanya Malikil Maut akan melangkah orang lain untuk menuju kepada kamu bagi mengambil nyawa kamu. Fakhudhu hizrakum, maka naklah kamu sentiasa berwaspada, beringat. Ini pesanan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian, kita hari ini berada pada tanggal 17 Muharram tahun 1442 Hijriah. Bila tiba bulan Muharram, kita akan mengadakan sambutan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengingat kembali peristiwa yang bersejarah yang berlaku kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah daripada Makkahul Mukarramah ke Al-Madinatil Munawwarah. Peristiwa ini berlaku pada tahun 622 Masihi. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, sebenarnya Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah bukan bulan Muharram. Rasulullah berhijrah bulan Rabiul Awal tahun 622 Masihi. Soalnya, kenapa kita menyambut Hijratul Rasul ataupun ma'al hijrah bila tiba bulan Muharram? Sebabnya ialah kerana Rasulullah niat nak hijrah bulan Muharram lagi, tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Safar Allah Ta'ala tak izin, bulan Rabiul Awal baru Allah Ta'ala izin. Rasulullah berhijrah dengan perintah Allah, bukan Rasulullah melarikan diri, tidak. Rasulullah bukan seorang pelarian. Bahkan hijrah pada waktu itu hukumnya wajib. Wajib, bukan sunat. Tidak berhijrah dikira berdosa. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillah
yajid fil ardi muragaman katsiran was'an wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri kerana enggan berhijrah dan sanggup menjadi alat kepada musuh menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar. Ketika nyawa mereka nak dicabut oleh Malikul Maut, lalu Malikul Maut bertanya, kenapa kamu jadi begini? Apa yang telah kamu lakukan terhadap agama kamu? Lalu mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah di atas muka bumi ini. Lalu malaikat berkata, bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kamu tidak berhijrah? Golongan seperti ini, tempat kediaman mereka ialah di dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah, yang terdiri daripada orang-orang tua, kanak-kanak, wanita yang tidak ada daya upaya untuk berhijrah dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat pemaaf. Dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya berhijrah pada jalan Allah, nescaya ia akan dapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang melimpah ruah. Dan sesiapa yang berhijrah keluar daripada rumahnya berhijrah kerana Allah, tiba-tiba ia meninggal dunia di dalam perjalanan, maka telah dikira tercatatlah pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat pengasihani. Ayat ini menjelaskan orang yang enggan berhijrah menjadi alat kepada musuh menentang Rasulullah dalam peperangan Badar, walaupun dia orang Islam, tempat tinggal mereka di akhirat kelak ialah di dalam neraka jahanam. Hijrah wajib. Rasulullah berhijrah, para sahabat berhijrah. Ada yang berhijrah secara sembunyi-sembunyi, kerana bila orang Quraisy tahu, mereka akan sekap. Di Mekah mereka ditindas, nak berhijrah mereka dihalang. Sayyidina Umar berani berhijrah cara terang-terang. Sayyidina Umar ni bukan setakat orang takut pada dia. Disebut dalam hadis Nabi, syaitan pun takut pada Sayyidina Umar. Ini hebat Sayyidina Umar. Bila dia nak hijrah, dia tawaf 7 keliling, kemudian dia sembahyang sunat tawaf, dan dia mencabar pemimpin-pemimpin Quraisy dengan menyatakan, laqad azamtu 'ala al-hijrah faman arada an tafqidahu ummu aw yuyattima waladah falyalqani fi kharij Makkah. Hari ini aku ingin berhijrah. Siapa yang mahu ibunya kehilangan anak laki-laki, sesiapa yang mahu supaya anaknya menjadi yatim, maka tunggulah aku di luar sana. Aku mahu berhijrah. Tidak ada siapa yang berani menyahut cabaran Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berhijrah secara terang-terang. Sahabat-sahabat berhijrah. Rasulullah tak hijrah lagi, menunggu keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang Madinah sebelum daripada Rasulullah berhijrah, mereka mengadakan bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah Aqabah yang pertama, bai'ah Aqabah yang kedua, yang berlaku pada
bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Lepas Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rasulullah berhijrah bulan Rabiul Awal. Perjanjian Aqabah yang kedua berlaku 3 bulan sebelum Nabi hijrah. 3 bulan. Orang Madinah jemput Nabi pergi ke Madinah. Bukan Nabi lari. Nabi bukan pelarian. Orang Madinah buat bai'ah jemput Nabi. Jabir ibn Abdullah ia ikut serta dalam bai'ah Aqabah As-Saniyah yang dihadiri oleh 73 orang laki-laki daripada Aus dan Khazraj dan 2 orang perempuan. Jumlah peserta yang berbai'ah dengan Rasulullah 75 orang yang datang ke Mekah mengerjakan ibadah haji. Bai'ah Aqabah yang kedua ini berlaku di Mina, di tepi Jamratul Aqabah, tempat orang melontar. Nabi keluar lepas pada tengah malam dekat subuh. Nabi pergi bertemu dengan puak-puak Madinah, Aus dan Khazraj. Jabir ibn Abdullah yang ikut serta, dan dia ni orang yang paling muda di kalangan ramai-ramai yang berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Abdullah meriwayatkan, "Qulna ya Rasulullah, ala ma nubayi'uka?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tubayi'uni ala as-sam'i wat-ta'ah fi an-nashati wal-kasal wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal-yusri wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqulu fillah wa la takhafuna fillah lawmata la'im wa 'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum fatamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa auladakum walakumul jannah." Kata Jabir ibn Abdullah, kami bertanya, "Ya Rasulullah, ala ma nubayi'uka?" Di atas perkara apakah kami nak berbai'ah dengan kamu? Nak buat perjanjian setia dengan kamu dalam perkara apa? Dalam bab apa? Lalu Rasulullah bersabda, "Tubayi'uni ala sam'i wa ta'ah fin nashati wal kasal." Naklah kamu berbai'ah denganku untuk dengar dan taat kepada aku, sama ada ketika aman ataupun ketika dalam peperangan. Wa 'alan nafaqati fil 'usri wal yusri, dan naklah kamu berbai'ah untuk membelanjakan harta kamu pada jalan Allah, sama ada ketika kamu susah atau ketika kamu senang. Derma ni susah apa kena derma? Derma cara orang susah. Senang, derma cara orang senang. Kita ni kadang-kadang nak tunggu kaya dulu baru nak sedekah. Bila kaya memang tak sedekah. Kita kena sedekah ketika kita miskin, kita sedekah sampai kita kaya. Itu di antara isi kandungan bai'ah. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan naklah kamu berbai'ah denganku untuk melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Wa 'ala an taqulu fillah wa la takhafuna fillah laumata la'im. Kamu kena berbai'ah untuk menyatakan yang benar tentang Allah, tentang agama Allah, tentang ajaran Allah. Jangan takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Orang nak cela, nak kata apa, kita tak kira. Teruskan. Wa 'ala an tansuruni idza qadamtu ilaikum. Dan kamu kena berbai'ah bahawa kamu hendaklah memberi pertolongan kepadaku apabila aku berhijrah ke negeri kamu. Fatamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa auladakum. Naklah kamu mempertahankan diriku sebagaimana kamu mempertahankan diri kamu, isteri-isteri kamu, anak-anak kamu. Walakumul jannah, dan Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Ini bai'ah 3 bulan sebelum Nabi hijrah.
Orang Madinah jemput Nabi. Jadi kalau ada orang kata, dan memang ada orang kata, Nabi ini pelarian, Islam ini ditegakkan oleh para pelarian, khususnya Nabi Muhammad. Ini orang yang tak erti sejarah Islam. Nabi bukan pelarian. Nabi adalah golongan muhajirin. Pelarian dalam bahasa Arab al-laji'in. Nabi bukan pelarian. Itu kena faham baik-baik. Orang sambut Nabi, orang sanjung Nabi. Pelarian ialah orang lari keluar daripada tubuh pan. Itu pelarian. Betul Nabi tak? Itu pelarian. Tak dapat benda yang dia nak, dah dapat, dia keluar masuk itu pelarian. Lepas pada depan ni jadi pung pula, boleh jadi bawa depan ni. Biar dia faham istilah-istilah nak guna pada Nabi ni tak boleh istilah yang menghinakan. Firman Allah Ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan seruan kamu dengan Rasul sama seperti seruan kamu sesama kamu. Dengan Nabi ni sebut nama tak boleh. Tak boleh sebut ya Muhammad. Kena sebut ya Rasulullah. Kalau dengan orang besar-besar, kalau dengan raja-raja pun ada bahasa lain. Tuanku. Kalau makan dia tak panggil makan, dia panggil santap. Kalau berhak dia tak panggil berhak, dia panggil beradu. Rasulullah martabaknya lebih tinggi daripada raja-raja yang memerintah dunia. Ini kita orang Islam ni kena tahu. Dan kita wajib kena kasih pada Nabi lebih daripada kita kasih kepada orang lain. Bahkan lebih daripada kita kasih kepada diri kita sendiri. Barulah iman kita dianggap iman yang sempurna. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu dengan iman yang sempurna sehinggalah dia kena kasih kepada aku lebih daripada dia kasih kepada bapak dia, lebih daripada dia kasih kepada anak dia, lebih daripada dia kasih kepada semua manusia, hatta lebih daripada dia kasih pada diri dia sendiri. Sayyidina Umar bila dengar hadis ni, lalu Sayyidina Umar beritahu kepada Rasulullah, wallahi la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, saya kasih kepada Rasulullah lebih daripada orang lain, lebih daripada segala-galanya. Tetapi kalau banding dengan diri saya kasih pada diri saya lagi. Sayyidina Umar dia cakap betul. Dengan orang lain yang boleh tokar lagi, dengan hamba saya kamu. Lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidak beriman seorang kamu sehinggalah dia kasih dan sayang kepada aku lebih daripada dia sayang kepada diri dia sendiri. Itu baru benar-benar beriman. Bila dengar begitu, lalu Sayyidina Umar menyatakan, wallahi la antal an ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang demi Allah ya Rasulullah, saya kasih pada Rasulullah lebih daripada saya kasih pada diri saya sendiri. Lalu Rasulullah bersabda, al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna iman kamu wahai Umar. Itu bukan main-main. Dalam Quran firman Allah Ta'ala, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama bagi orang mukmin berbanding dengan diri mereka sendiri. Bahkan isteri-isteri Rasulullah wajib dihormati sebagai ibu-ibu mereka. Kita kena hormat kepada isteri Nabi ni macam hormat kepada ibu kita. Bahkan haram berkahwin dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah wafat, orang lain bila jadi janda boleh berkahwin, isteri Rasulullah tidak. Dia ibu kepada seluruh orang mukmin atas muka bumi ni. Itu taraf dari segi penghormatan. Dah tak boleh berkahwin dengan dia. Tiba-tiba kita menggunakan bahasa yang tak sepatut digunakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelarian ni hina tuan-tuan, pelarian ni. Mana pelarian yang dihormati, diraikan? Tak ada.
Mari tengah laut tu askar pergi pitah dah, polis pergi pitah dah, imigresen pergi pitah dah. Tidak begitu. Terjun mati, terjun dalam laut. Kalau ditangkap, dibawa di pusat tahanan. Ini layanan kepada pelarian. Adakah Nabi diperlakukan oleh orang Madinah semacam itu? Tidak. Orang Madinah menghormati Rasulullah, menyambut Rasulullah, meraihkan kedatangan Rasulullah, bahkan melantik Rasulullah menjadi ketua negara di Madinah. Orang yang menyatakan Nabi pelarian, orang yang buta sejarah, tuan-tuan. Dan orang yang mengatakan Islam ditegakkan oleh para pelarian juga adalah buta sejarah. Orang yang bawa dakwah Islamiah di Malaysia ni, kalau kita baca di tanah Melayu, yang mengislamkan para miswara adalah pedagang-pedagang Arab yang datang berdakwah sambil berniaga. Mereka bukan pelarian. Mereka orang kaya. Mereka berdakwah sambil berniaga sehingga boleh menarik minat. Bukan setakat rakyat biasa, raja yang memerintah Melaka tertarik dengan bawaan akhlak, ajaran yang dibawa oleh para pendakwah Arab ini, sehingga akhirnya para miswara memeluk Islam. Kalau sejarah para miswara apa buta nak jadi pemimpin macam mana? Sejarah Nabi Muhammad lagi tak tahu. Benda yang berlaku 1400 tahun lebih. Kita dengan Rasulullah ni, tuan-tuan kena ingat, dalam Quran sebut kalau bercakap suara tinggi lebih pada suara Nabi, gugur amalan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sekali-kali kau meninggikan suara lebih daripada suara Nabi. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Gugur segala amalan kebajikan yang kamu buat sedangkan kamu tidak menyedarinya. Itu nah dalam Quran. Ini bukan perkara main-main. Coba kita bacalah Quran. Bila Allah Ta'ala khitab kepada para Nabi yang lain, Allah Ta'ala sebut nama. Tapi bila khitab pada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tak sebut nama, Allah Ta'ala sebut pangkat. Ini kelebihan Nabi Muhammad. Misalnya Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dengan isteri kamu dalam syurga. Allah Ta'ala sebut, wahai Adam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan kamu khalifah di atas muka bumi. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami beri khabar gembira kepada kamu bahawa isteri kamu akan melahirkan seorang anak. Anak itu bernama Yahya. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dan amallah dengan bersungguh-sungguh kitab yang diturunkan kepada kamu. Tetapi tidak ada satu ayat pun dalam Quran ya Allah Ta'ala sebut ya Muhammad, tak ada. Wahai Muhammad, tak ada. Ya ada, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, yakni wahai Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sebut pakat, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepada kamu. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, maksud nabi di sini ialah Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tak sebut nama, Allah Ta'ala sebut pangkat. Itu kedudukan Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita letakkan istilah Nabi Muhammad ni sebagai pelarian. Ini jahil. Jahil. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beradab. Kita orang Islam ni kena beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat, Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu
Sehinggalah nafsu dia pun kena ikut ajaran yang aku bawa, baru benar-benar beriman. Nafsu keinginan kita pun kena ikut ajaran Nabi. Nafsu kita nak makan, tengok dulu halal ke haram. Nabi suruh makan hak halal, hak haram tak boleh, kena ikut. Nafsu kita nak berkahwin ikut cara Islam. Pilihan apa ikut cara Islam. Dari segi bilangan pun tak boleh melangkaui bilangan yang dibenarkan dalam Islam. Nafsu pun kena ikut ajaran Nabi Muhammad, baru dianggap benar-benar beriman. Madinah bukan asing pada Nabi. Nabi bukan pelarian. Madinah adalah negeri keluarga Nabi. Pak saudara Nabi ada di Madinah, tinggal di Madinah, orang Madinah. Di antara pak saudara Nabi, iaitu saudara kepada bonda Rasulullah, nama dia Abdul Yabus Ibn Wahbin. Dia ni adik-beradik Aminah binti Wahbin. Ini pak saudara Nabi. Dan kita baca dalam berjanji, sama ada kita faham tak tahulah. Tapi kalau tak faham pun kena faham. Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtada bi akhwalihi bani Adiy min at-ta'ifatin najjariyah. Kata aja dengar baca. Bulan-bulan Rabiul Awwal tai boleh anak buat panggil orang selawat, orang baca berjanji. Berjanji ni kisah Nabi. Maksud dia, walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah. Apabila genap kandungan Nabi 2 bulan mengikut pendapat yang masyhur, tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah, dimatikan di Madinah ayah Nabi yang bernama Abdullah, dimatikan. Kenapa disebut tuwfiya bina majhul, dimatikan? Dia tak sebut mati, dia sebut dimatikan. Kenapa? Kerana manusia ni kalau Tuhan beri kebebasan, mu nak hidup dimatikan. Jadi mati mana? Tuwfiya bil madinati syarifah, dimatikan di Madinah yang mulia. Ayah Nabi itu kubur dia di Madinah. Baik ayah Nabi pergi di Madinah ni apa? Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adiy min at-ta'ifatin najjariyah. Dia pergi ke Madinah, dia pergi ziarah waris-waris dia. Waris-waris dia ni puak-puak Bani Najjar, Taifah Najjariyah. Bani Najjar ni anak beranak Nabi, anak beranak ayah Nabi, anak beranak mak Nabi. Gabung dengan Bani Najjar kat Masjid Madinah. Itu kampung anak beranak Nabi tu. Tu kampung dengan Bani Najjar tu. Madinah dulu nama Yasrib, nama Tibah pun nama Madinah, Yasrib pun nama Madinah. Bila Nabi hijrah, orang tukar nama Madinatul Rasul atau Al-Madinatul Munawwarah, bandar yang bersinar-sinar, bersinar dengan cahaya hidayah Islam. Itu maksud bersinar-sinar. Madinatul Rasul, bandar Rasul. Dulu nama Yasrib, nama Tibah. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ada satu hotel, nama hotel Pondok Tibah. Tak je tengok Tibah, panggil pondok. Kita pondok kecil-kecil dah. Dia 20 tikar, 30 tikar tu pondok. Tuan-tuan tahu apa? Pondok ni walaupun buat dengan buluh, zaman dulu dia panggil pondok. Apa dia panggil pondok? Cuba dia panggil pondok apa? Ada hikmah tu orang zaman dulu panggil pondok. Maknanya dia berasa selesa duduk. Walaupun rumah kecil, itulah hotel kami.
Dia boleh ngaji sampai 10 tahun, sampai 20 tahun, sampai alim. Pasal apa? Pasal dia duduk di hotel. Dia duduk di hotel. Jarang orang puas duduk di hotel ni. Nah ni, orang tempat selesa di hotel lah. Nah ni, kita pergi mana-mana cari hotel. Maka orang Islam yang reti, duduk pondok itulah tempat yang paling selesa. Sebab tempat ngaji ilmu agama. Walaupun tak ada lembek, walaupun tak ada batal. Kalau orang zaman dulu, dia tak buahnya jadi batal. Pasal apa? Pasal mudah bila gelicir pala daripada buahnya, dia tersedar, dia jaga, dia boleh hafal Quran, dia boleh baca kitab, dia boleh sembahyang malam, dia boleh berzikir. Itu orang zaman dulu. Jadi Tibah ni nama bagi Madinah. Yasrib nama bagi Madinah. Bila Rasulullah hijrah, orang panggil Al-Madinatil Munawwarah. Jadi ayah Nabi dia berniaga, bawa barang dagangan daripada Mekah pergi ke Syam, lalu ke Madinah. Singgah jumpa orang waras dulu. Sakit di Madinah. Semula duduk di Madinah mati. Dikebumikan di Madinah. Nabi ni bukan pelarian tuan-tuan. Nabi pergi ke Madinah, kampung keluarga dia, negeri anak beranak dia, pak saudara dia, kumpul ayah dia situ. Bahkan unta yang bawa Rasulullah SAW pergi berhenti situ. Tengok orang Madinah ni ra'i ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi hijrah, ke rumah Nabi jenera habis. Jenera Nabi turun. Bila Nabi turun tak khabar lah orang jenera. Supaya orang jenera pak kuliah lah. Mana? Kabar-kabar orang klik belakang tengok dia seorang duduk nyanati tak khabar. Mana? Jadi Nabi pergi rumah Abu Bakar. Mereka cerita Nabi dengan Abu Bakar pergi bersembunyi dalam gua Sur, dan Allah bagi pertolongan kepada Nabi SAW, di mana Allah Ta'ala perintah labah-labah buat sarang pintu gua, buat sarang situ. Jadi mereka bila orang kafir cari dan Nabi punya perancangan teliti. Nabi hebat. Nabi ni kita kena yakin sifat wajib bagi Nabi fatanah. Fatanah ni bijaksana. Bijaksana ni mula turun Aziz dia terjemah bijak pakali sana. Bijak pakali sana. Kita di kadang-kadang dah lah tak bijaksana, bijak sini pun dak. Nah, bijak sini tu dekat sikit dah. Bijak sana tu jauh. Bijak sana, bijak pakali sana. Pakali sana ni kalau orang Kelantan ali sana ali sia. Orang sini tak tahu pakali sana tu mana ali sia. Mana bijak pas keluar. Tu terjemah fatanah, bijak pakali sana. Nabi ni bijak. Nabi suruh anak Abu Bakar yang bernama Abdullah supaya bawa kambing. Bila Nabi dengan Abu Bakar menuju ke Gua Sur, bawa kambing, buat lalu kat tu. Supaya kaki-kaki kambing ni pijak bekas tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar. Bila jijak tak nampak lah. Tapi tuan-tuan, orang Korea ni ada pakar tapak kaki. Zaman dulu ada khabir ni pakar. Yang kata jemaah khabir ni pakar. Setara mana bijak dia? Tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar, kambing pergi pijak dah, dia cek lagi. Hebat. Dia cek lagi. Dia ikut kesan tapak kaki itu sampai depan pintu Gua Sur. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Lau nazara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana." Kalau salah seorang di kalangan mereka jenguk ke bawah sikit, nascaya dia nampak kita. Lalu Abu Bakar menangis. Lalu Abu Bakar berkata, "In kutiltu fa innama ana rajulun wahid wa in kutilta halakatil ummah." Aku menangis bukan takut bimbang aku dibunuh. Tidak, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau aku dibunuh, tak ada masalah, aku mati seorang. Tetapi aku menangis
kerana bimbang takut kamu dibunuh ya Rasulullah. Kalau kamu dibunuh, halakatil ummah, semua umat atas muka bumi ini binasa, Islam tidak akan sampai kepada umat manusia. Hari ini email Abu Bakar. Sebab tu Nabi sebut kalau timbang dengan email orang lain, berat email Abu Bakar lagi. Kapuh habis email orang lain. Selain email Nabi lah, email Nabi tu tak boleh ukur dah. Kapuh email orang lain, timbang dengan email Abu Bakar, berat email Abu Bakar lagi. Lalu Rasulullah bersabda, ya Aba Bakrin, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, mu jangan ingat kita dua je duduk sini. Allah Ta'ala ada sekali dengan kita. Allah Ta'ala akan tolong kita. Jangan bimbang. Memang Allah Ta'ala tolong sungguh. Di mana Allah Ta'ala perintah supaya laba buat sarang hak model lama. Allah Ta'ala Maha mengetahui di kalangan orang Quraisy tu ada pakar sarang laba. Jangan main-main, dia tahu kalau sarang laba baru buat, dia tahu. Dia tahu. Sedangkan sarang laba tu baru buat ya. Lepas pada Nabi dengan Abu Bakar masuk. Jadi apabila pakar tapak kaki mengarahkan supaya orang-orang yang nak cari nak bunuh Nabi ni, cari Nabi nak bunuh Nabi ni, suruh masuk ala gua. Dia kata ni, tapak kaki ni berhenti sini. Udkhulul ghar, masuk ala gua. So ada situ dah. Lalu berkatalah pakar labuh-labuh. Dia pakar juga. Dia tanya, "Madza turiduna fi hadzal ghar?" Wa alaihi nasju ankabut aqdamu min miladi Muhammadin. Dia kata musuh masuk ala gua tu nak cari gapo, dia kata. Mu tak tengok kau pi tu gua, mu kena percaya kat aku lah, mu tak erti bab ni. Tengok sarang laba hak pi tu gua tu aku nak ayat kamu. Umur dia dengan umur Muhammad tua sarang laba tu lagi. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi pertolongan. Illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tak tolong dia, kalau kamu tak tolong Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sebut faqad nasarahu Allah, maka sesungguhnya Allah telah menolong dia. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia daripada negeri Mekah, ketika dia bersama sahabatnya Abu Bakar berada di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu duka cita, sesungguhnya Allah ada bersama-sama dengan kita, Allah akan beri pertolongan kepada kita. Maka orang Quraisy tak jadi masuk, balik selamat. Nabi duduk 3 hari. Pasal apa Nabi duduk 3 hari? Kerana perjalanan biasa pada waktu tu 3 hari sampai ke Madinah. Jadi lepas pada 3 hari orang tak carilah, biasa begitu lah. Orang kata cari pun tak ada dah. Tanya orang tak cari, Nabi pergi ni baru cerdik. Kalau pergi tanya orang cari dah. Nah, ni fatanah. Fatanah. 1 hari bulan Rabiul Awal tahun 622 Masihi, Nabi keluar daripada gua. Nabi dengan Abu Bakar keluar daripada gua menuju ke Madinah. Nabi tak ikut jalan biasa, lari jalan lain. Bila Nabi sampai ke Quba 8 Rabiul Awal, 7 hari baru sampai. 1 keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu Nabi bina Masjid Quba. Dan Nabi tinggal di Quba beberapa hari. Nabi tak pergi Madinah lagi. Berhenti di Quba dulu. Quba dengan Madinah ni dekat ya, tak jauh. Cuma zaman dulu makan masa lah. Lah ni sekejap ya, kita naik kereta, naik bas. Biasa orang pergi buat umrah pun dibawa ziarah Masjid Quba. Kemudian Nabi pergi ke Madinah. Nabi sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Tahun 622 Masihi. Banyak peristiwa bersejarah berlaku pada Nabi pada 12 Rabiul Awal. Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah.
Nabi berhijrah ke Madinah, sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi hijrah sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Mudah ingat tak? Baik. Orang Madinah berebut-rebut. Berebut-rebut ajak Nabi singgah rumah masing-masing, supaya Nabi jadi tetamu mereka. Orang hormat ke Nabi. Adakah pelarian orang berebut ni? Ada ke? Orang berebut pelarian ada? Nak suruh beza pelarian. Nabi Muhammad ni bukan pelarian. Berebut-rebut. Ilaina ya Rasulullah. Ilaina ya Rasulullah. Singgahlah rumah kami ya Rasulullah. Jadilah tetamu kami ya Rasulullah. Siapa ada orang pegang tali utara Nabi. Bereret. Nak suruh berhenti depan rumah dia. Lalu Nabi bersabda, da'uha fa innaha ma'muratun. Biarkan unta tersebut, jangan pegang tali dia, kerana unta itu berjalan dengan perintah Allah. Unta ni berjalan dengan perintah Allah. Ni bukan unta pelarian ni, bukan. Bukan sebarangan unta ni, unta berjalan dengan perintah Allah. Beza dengan unta pelarian. Tolong royak kat orang tu. Nama berapa hamba benda tak belagangi nama apa hamba tak ingat. Sehinggalah unta itu berhenti di satu tanah lapang. Berhenti, dia bangun, dia berjalan pula. Nabi tak turun, dia berjalan. Lepas dia undur geduk 4 mula-mula berhenti pula. Baru Nabi turun. Lalu Nabi tanya, ni tanah siapa ni? Tanah siapa Pak unta berhenti ni? Lalu jawab 2 orang anak yatim, tanah kami. Ada 2 beradik. Seorang nama Sahlun, seorang lagi nama Suhailun. Sebab tu nama ni pun kena pilih nama comel. Sahlun kalau bahasa Kelantan mudah bahasa. Suhailun senang kira. Kata kita nak lagu tu lah, mudah bahasa senang kira. Sahlun wa Suhailun. Dia ni anak yatim. Anak yatim makna budak lagi. Apa makna yatim? Al-yatimu man mata abuhu dunal bulu. Coba tengok takrif. Maksud yatim ni orang yang pak dia mati dah tak cukup umur lagi, tu yatim. Dia tak cukup umur. Kalau cukup umur dah, walaupun ayah dia mati, orang tak panggil yatim. Ayah hamba mati dah, bukan anak yatim hamba ni. Dah. Cuma ada kapu hamba dia tua lagi, dia kata dia anak yatim. Hamba kata yatim pun ada, dia hamba tua dah. Ayah hamba nama yatim, dia kata. Kena ke dia. Ayah dia nama yatim. Walaupun dia boleh cucu, dia tetap anak yatim. Tapi tak boleh lah kita bagi hak anak yatim pada dia. Boleh bagilah harta yatim pak dia lah. Boleh lah bagi ke dia. Budak. Tapi cerdik. Jadi dengan ayah dia tak nama Sahlun wa Suhailun. Sahlun mudah bahasa, Suhailun senang kira. Tu terjemah bahasa Kelantan serupa dengan orang besuk ni tak? Baik. Jadi Rasulullah nak beli tanah ni. Lalu 2 orang anak yatim tu kata ke mana Nabi? Bal nahabahu laka ya Rasulullah. Kami berdua beri saja kepada Rasulullah tanah. Subhanallah. Anak yatim, budak dia reti ni, beri ke Nabi ni, beri saja. Nabi kata tak boleh, aku nak bayar. Nak bayar. Lalu Nabi bayar tanah tersebut dengan harga sebanyak 10 dinar. 10 dinar Nabi bayar. Lalu Nabi perintah supaya dibina masjid. Tu Masjid Nabawi tu tanah Nabi tu, tanah Nabi beli daripada 2 orang anak yatim. Dan Nabi bina rumah tepi masjid. 4 segi gitu ya. 4 segi. Mana rumah Nabi? Kalau kita pergi nak cari rumah Nabi,
kubur Nabi itulah rumah Nabi. Itu kubur Nabi. Pak segi kubur Nabi tu rumah Aisyah. Rumah Aisyah. Nabi duduk dengan Aisyah rumah tu lah. Rumah isteri lain sebelah pula. Pak segi gitu ya. Bukan rumah besar pun. Itu rumah Nabi. Rumah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Bila Nabi wafat, memang disebut dalam hadis, Nabi ni kubur dia tempat dia mati. Dia mati situ, kubur dia situ. Kubur dia situ. Lalu Nabi dikebumikan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan bila Abu Bakar sakit nak mati, Abu Bakar ayat ke Aisyah, aku nak duduk dekat dengan Nabi. Aisyah builah muka ayah dia. Kan? Ayah dia. Apabila Sayyidina Umar ditikam, Sayyidina Umar jadi khalifah, orang tikam tengah duduk semayang. Tengah semayang tuan-tuan. Manusia jahat, orang baik, setara Sayyidina Umar dia pergi tikam tengah semayang boleh. Boleh main. Lalu dia pesan supaya riwayat kepada Aisyah radhiyallahu anha, bila dia mati, dia nak duduk dekat dengan Abu Bakar. Sebab tu kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Sayyidina Umar. Dia minta izin dengan Aisyah sebab rumah tu rumah Aisyah. Nabi bagi ke Aisyah. Tanah tu tanah Nabi beli dengan 2 orang anak yatim. Lalu Aisyah jawab, sebenarnya dia cadang kubur dia sinilah, dekat kubur suami dia Rasulullah, dekat kubur ayah dia. Tetapi kerana permintaan daripada Sayyidina Umar, tak apalah dia kata. Saya benarkan, tapi Aisyah pesan selalu, bila saya mati, tak boleh ke bumi saya sini. Kerana ada orang lain yang bukan mahram saya, maka ke bumi kan saya bersama-sama dengan kubur orang ramai. Di Baqi' Al-Gharqad. Siapa tak tu? Ni si Rasulullah bukan sebanyak orang tuan-tuan. Dan Aisyah setelah Sayyidina Umar dikebumikan di tepi Sayyidina Abu Bakar di sisi Rasulullah, Aisyah tidak pernah buka aurat dalam rumah dia kerana jaga aurat, sebab kubur Sayyidina Umar ada situ. Subhanallah. Ngau orang mati pun jaga aurat, kita ngau orang hidup kemeratung boleh. Kemeratung boleh duduk ke tepi tangga ni. Tak berat, tak terlalu berat. Jadi kena baca sejarah. Lalu dibina Masjid Madinah. Nabi tanya, mana keluarga aku yang terdekat? Ni, tepi ni, dekat ni. Pak Utah berhenti, siapa? Keluarga saya yang terdekat. Lalu kata Abi Ayyub Al-Ansari, ana ya Rasulullah, sayalah keluarga Rasulullah yang terdekat. Kau dekat dengan rumah saya. Abu Ayyub dia duduk siap dia waris Nabi. Abu Ayyub ni waris Nabi. Keluarga Nabi. Nabi bukan pelarian. Nabi gelik kapung waris-waris dia, kapung apa saudara dia, kapung keluarga dia. Dia baca sejarah Nabi. Abi Ayyub ni keturunan Najjar, Bani Najjar. Bani Najjar ni anak beranak Nabi. Sekitar Masjid Madinah tu adalah perkampungan Bani Najjar. Nabi suruh buat masjid dan Nabi duduk rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Selama mana duduk jadi tetamu Abi Ayyub Al-Ansari? 7 bulan tuan-tuan. Bukan sebentar. Bina Masjid Nabawi itu 7 bulan. 7 bulan baru siap. Baru Nabi balik. Nabi keluar dan duduk rumah dia lah. Rumah Rasulullah. Di serami masjid. 7 bulan. Luas Masjid Nabawi pada permulaan pembinaannya, lebarnya 30 meter. Panjangnya 35 meter. 30 meter ni berapa kaki? 90 kaki. 90 kaki. Lebar 90 kaki, panjang 35 meter. Berapa? 105 kaki. Sehingga bila orang masuk Islam makin ramai, tak muat baru diperluaskan. Rumah Abi Ayyub Al-Ansari 2 tingkat. Hebat tuan-tuan, zaman tu 1400 tahun lebih, 1442 tahun, rumah 2 tingkat. Jangan ingat orang Islam tak membangun. Orang besuk 1400 tahun dulu duduk mana? Coba kamu duduk mana?
Di mana? Siapa dia boleh tulis sejarah pesu? Ni Dr. Ridwan boleh tulis sejarah. 1000 tahun dulu lagu mana? Buat pesu duduk mana? Rumah orang pesu lagu mana? Pakaian orang pesu salah mana? Kita tak boleh tulis. 1400 tahun. Tapi sahabat Nabi Abi Ayyub Al-Ansari rumah 2 tingkat lah tuan-tuan. Jangan kata Islam tak maju. Orang barat pakaian tak ada lagi. Tuh. Biar tahu sejarah. Rumah 2 tingkat. Abu Ayyub bila Nabi hijrah ke Madinah, dia bersiap dah. Dia bersiap dah rumah tingkat atas, dah bersiap untuk Nabi duduk dah. Memang niat dia nak suruh Nabi duduk. Betul lah. Allah Ta'ala tentu gitu dah hutar pergi berhenti dekat rumah dia. Mana? Dia suruh Nabi duduk tingkat atas, Nabi tak asing. Nabi kata nak duduk tingkat bawah mudah orang nak jumpa dengan Nabi ke apa. Dia duduk sok-sok. Bahasa kata sok-sok. Allah berat. Sok pasal dia duduk atas pada Nabi. Nak ayat siapa tak tu pun kira. Kira pada kira tingkat lain apalah sang kalau kita siapa tak tu. Sok. Dia pujuk Nabi marilah duduk atas, marilah duduk atas. Nabi tak asing juga. Nabi duduk bawah dia, paksa duduk atas. Duduk atas. Bila dia duduk di atas, berlaku satu peristiwa, terbalik payah. Balik payah, tupuh air. Tupuh air. Musim tu musim sejuk. Musim sejuk. Habis kain selimu, lehah tempat apa dia, pakaian dia habis. Dia buat lak. Aku takut titik atas Nabi. Dia buat lak. Siapa dia dan isteri dia tidur dalam keadaan sejuk, habis pakaian buat lak, takut jatuh, takut titik air atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak tu? Lalu dia turun tengok takut titik. Dalam keadaan pucak si dia nya, sok dan orang rumah duduk. Habis tak boleh nak bayar ke? Dia rayak ke Nabi lah. Ya ke Nabi Rasulullah, hamba siapa tak boleh tidur. Pasal tumpah air gapo mujur tak kena tak habis. Rasulullah naiklah duduk dekat atas lah. Akhir sekali kerana peristiwa tu Rasulullah pun naiklah. Kerana dia merayu baru dia duduk dekat atas. Baru Rasulullah duduk dekat atas. Dia turun dekat bawah. Itu penghormatan sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita pergi kata Nabi ni pelarian. Tak boleh main. Kalau hamba duduk lepas lemah menja apa kata meja ni. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Orang Madinah sambut Nabi dengan nasyid yang kita selalu dengar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i ji'ta syarraftal madinah fil bil huda ya khaira da'i. Telah terbit bulan purnama ke atas kami. Nabi diumpamakan seperti bulan purnama. Telah naik bulan purnama ke atas kami. Bulan purnama bulan-bulan lah. Tak je tengok. Bulan-bulan tu bulan purnama lah. Kalau bulan sabit tu panggil hilal. Badru ni, al-badru ni bulan sekolah Mekah tu lah. Apa yo tu? Tu dia panggil al-badru. Tala'al badru alaina. Nabi ni umpama bulan. Bulan ni comel lah. Piramli kan menyanyi engkau umpama bulan. Mana? Dia sebut bulan. Bulan ni comel. Dia bulan disebut al-badru. Bulan penuh purnama ni tak? Bila bulan naik, cerah habis. Bukan seperti kampung, bukan seperti bandar, bukan seperti negeri. Dengan bulan tu cerah seluruh dunia. Itulah perumpamaan tashbih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina misaniyatil wada'i, daripada lembah saniyatil wada'i. Bulan tu naik kat tu, Nabi mari kat tu. Wajaba syukru alaina, wajib kami bersyukur dengan kedatangan Rasulullah, dengan hijrahnya Rasulullah, bawa hidayah kepada kami.
lillahi da'i, selagi ada penyeru ke arah jalan Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Ji'ta syarraftal Madinah bil huda ya khaira da'i, kamu datang, kamu telah memuliakan Madinah ini. Ji'ta bil amril muta'i, kamu datang bawa perintah yang ditaati, kami taat semua. Ji'ta syarraftal Madinah, kamu datang, kamu muliakan Madinah jadi mulia dengan sebab Nabi. Bil huda ya khaira da'i, kamu bawa hidayah petunjuk, wahai sebaik-baik pendakwah, sebaik-baik penyeru kepada jalan Allah. Nabi Muhammad ni khaira da'i. Hari ni orang sambut Nabi. Adakah nasib seperti ni orang sambut pelarian? Tak ada. Tak ada. Hari ni kita kena faham. Dan Nabi akhirnya bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dilantik menjadi ketua negara di Madinah. Ni bukan pelari. Ya ni. Jadi ketua negara. Nabi berjaya mempersaudarakan di antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj sebelum ini berperang selama 120 tahun. Bukan berlawan pilihan raya macam kita. Perang, bunuh antara satu sama lain. Tetapi telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan naklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah. Maksud tali Allah di sini ialah Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala sebut Quran ni tali? Tali. Tali ni awak ngikat tuan-tuan. Talu besi hok berkecai. Cara nak cantung dia kena ikat. Ikat. Pengikat ikatan tali. Kayu berkecai. Cara nak cantum dia ikat dengan tali. Ikat dengan tali. Kalau orang sesak dalam hutan, penyelamat pergi dengan helikopter, dia waktu turun tali. Siapa dia gantung tali, dia selamat. Orang hanyut laut, penyelamat mari lepas tali, dia gantung tali, dia selamat. Siapa dia nak selamat, dia kena berpegang dengan tali Allah. Quran ni bukan sebagai tali Allah. Kalau tali biasa pun kita berasa bila bergantung selamat dah berasa. Ini tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Naklah kamu semua berpegang dengan tali Allah. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan Allah kamu ingat nikmat Allah ke atas kamu. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika dahulunya kamu bermusuh-musuhan di antara satu sama lain, Aus dan Khazraj berperang selama 120 tahun, lalu Allah lembutkan di antara hati kamu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kamu dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara. Bahkan orang Madinah ni mengutamakan orang Mekah lebih daripada diri mereka sendiri. Walaupun mereka juga berhajat, tapi mereka mengutamakan saudara mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang mendiami negeri Madinah dan beriman sebelum daripada orang Mekah. Orang Madinah beriman awal lagi, tetapi mereka kasih kepada orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Dan tidak ada dalam hati mereka sebarang perasaan berkehendak terhadap apa yang diberi kepada penduduk Mekah. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan orang Mekah lebih daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka berkeperluan juga, tapi mereka mengutamakan orang Mekah. Inilah dia persaudaraan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membentuk negara Islam di Madinah. Ada orang Aus, ada orang Khazraj, ada orang Mekah,
Aus ini ada 2 kumpulan yang besar, Khazraj ada 6 kumpulan yang besar, termasuk orang Yahudi ada 3 kumpulan, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Semuanya hidup di bawah keadilan Islam. Sebab tu kita orang Islam kena bersatu. Bila kita orang Islam satu, orang bukan Islam akan tumpang kita. Bila orang Islam satu di Madinah, maka orang Yahudi kena tumpang orang Islam. Tapi kalau kita pecah, jawab dia kita kena tumpang mereka. Oleh kerana itu, wajib kita orang Islam bersatu sama Islam, dan kita bukan Islam. Kita kena bersatu sama Islam. Jangan ada orang kita yang daripada kesatuan orang Islam tiba-tiba pergi sokong orang bukan Islam. Kita biar kita bersatu, orang bukan Islam tumpang kita. Jangan kita pergi tumpang orang bukan Islam. Faham dah tu tak? Kau tak faham lagi? Faham, amun nak berhenti lah. Dia kena berhenti tika orang faham. Lebih kita rayak lagi jadi tak faham pula letih kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz Muhammad Ustaz Nasruddin atas perkongsian pada kita pada malam ini. Alhamdulillah. So pada ramai tu pada PKP ni. Ni lama dah habis kita tu buat pasal ni bukan. Panggil Ustaz Nasruddin kata. Alhamdulillah mudah-mudahan pada malam ni. Dan insya-Allah pagi kita semaya Isyak. Selepas pada semaya Isyak kejemput makan semua maka ni kita ada sekawan boleh bulan jangan ada kita tak boleh bulan sekarang makin belakang dan insyaAllah ada beberapa pengumuman. Yang pertama esok pada pukul 7.30 pagi kita mula kita ada hiking merdeka di Bukit Keluar insyaAllah kita ada sedia jamu yang sikit kami bakar hiking Bukit Keluar hiking Bukit Keluar. Yang kedua ceramah oleh Qadi Laut Ustaz Zainuddin dari Zakaria Qadi Laut pada 9 hari bulan September 9 Jumaat minggu depan, Jumaat malam minggu depan pada 9 hari bulan. Dan insya-Allah pada ceramah Ustaz Zainuddin di sini juga di kampung kita juga. Dan pada 12 hari bulan ini kita umum je lah kena maklum tuan-tuan dah tengok abang-abang tu ni tengah kali tambah tanah tu insya-Allah pada 12 hari bulan tu pada Sabtu tu yang berhormat Tuan Guru Haji Abdul Hawak akan datang rasmikan dewan buat dewan terbuka dekat itu. Dan lepas pada tu insya-Allah lepas makan cukup makan ni satu lagi saya nak umum Ustaz Syamara Azhar Semalam pada 6 bulan esok ada Ustaz Umar Makna Hamzah di Masjid Awal pada maghrib. Dan lepas ni insya-Allah pas solat kita cukup makan semua. Dan sesiapa yang pokoknya kita buat malam ni saya kita buat sampai